Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pendidikan Islam tingkatan 2. Tajuk pembelajaran pada hari ini ialah pelajaran 26 yang berkaitan dengan akhlak. Tajuk kita ialah muliakan ibu bapa dan bahagiakan keluarga. InsyaAllah kita akan belajar tajuk ini. Dalil nakli kewajipan beradab kepada ibu bapa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Surah An-Nisa ayat 36 yang bermaksud hendaklah kamu ni beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, takabur dan membangga diri. Ini dalil daripada Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan bahawa janganlah kamu ni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah minta kepada umat ni, hamba-Nya, supaya berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran, rakan sejawat, orang musafir dan juga hamba yang kamu miliki. Mana kena berbuat baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu bersikap sombong, takabur dan bangga diri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita. Baik. Cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, dilihat satu persatu hati, lisan dan perbuatan. Dari segi hati macam mana? Cara kita nak beradab kepada mak ayah dan keluarga kita. Lihat, kita kena sentiasa menjaga hati dan perasaan daripada sifat membenci. Kita kena prihatin dan selalu mengambil berat dan bertanya kabar. Tak kira dekat ataupun jauh, kita kena ambil berat dan tanya kabar, sihat ataupun tidak ibu bapa kita dan keluarga kita. Selalu ceria dan menunjukkan muka yang manis di hadapan mereka, agar mereka tenang dengan keadaan kita. Mereka happy, gembira dengan kegembiraan kita. Kena selalu ceria. Tidak perlu bermasam muka ataupun bersifat sombong dengan ibu bapa dan keluarga kita yang lain. Baik. Dari segi lisan, macam cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga, kita kena bersopan santun dengan nada suara dan intonasi yang lemah lembut. Menggunakan suara yang lemah lembut. Tanya, Assalamualaikum, Mak, apa khabar? Contoh. Tidak menyanggah percakapan ibu bapa dan dengar sepenuh perhatian. Maksudnya tidak menyampuk apabila ibu bapa kita bercakap. Dari segi perbuatan,
Kita lihat, selalu menziarahi ibu bapa dan keluarga jika tinggal berasingan. Kena menziarahi. Sebab apa? Nak mengeratkan hubungan kita lebih rapat dengan ibu bapa. Merawat dan menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Memberi nafkah atau perbelanjaan kepada ibu bapa. Baik. Kepentingan beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Umat Islam dapat laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Umat Islam dapat membentuk individu yang berjaya di dunia dan di akhirat, membina kewibawaan diri, menjadi contoh teladan kepada orang lain. Itu kepentingan beradab. Amalkan membaca doa ini setiap kali, tak kira bila. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dan dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka menjaga kami semasa kecil. Baca doa ni. Baca. Amalkan. Selepas solat. Kita penderhakaan kepada ibu bapa. Kerana apa kita derhaka kepada ibu bapa? Kerana kita kurang penghayatan agama dalam kehidupan. Serta tidak dapat membezakan antara baik dan buruk. Kurang menghayati pengajaran agama di sekolah kerana tidak mengamalkan apa yang dipelajari. Belajar agama sekarang hanya untuk lulus saja, tetapi tidak menghayati pengajaran dalam pembelajaran tersebut. Jadi kena ambil berat benda ni. Yang ketiga, terpengaruh dengan perlakuan rakan yang negatif serta perilaku budaya barat yang mencemarkan budaya masyarakat Islam. Itu punca dia. Jadi, pesanan Luqman Al-Hakim sebagai panduan dalam surah Luqman ayat 13 hingga 18 yang menyatakan bahawa jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Menunaikan solat jangan tinggal. Berbuat baik kepada ibu bapa, tidak bersikap sombong, bersabar menghadapi musibah, dan amal ma'ruf nahi munkar. Buat perkara apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mencegah kemungkaran. Akibat tidak beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Kita lihat. Apa akibat dia apabila tidak beradab kepada mak ayah dan keluarga? Dari segi individu, kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Disisih dan dibenci oleh ibu bapa dan keluarga. Berdosa besar dan mendapat balasan neraka jika tidak bertaubat. Itu individu. Dari segi masyarakat akan dipandang hina oleh masyarakat lain. Anggota keluarga berpecah belah dan susah mendapatkan pertolongan. Kehidupan masyarakat menjadi huru-hara dan banyak berlaku gejala sosial ni dalam masyarakat apabila tidak beradab kepada ibu bapa. Dari segi negara tidak akan maju kerana runtuhnya institusi kekeluargaan. Negara tidak akan aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Kemerosotan ekonomi kerana perbelanjaan besar untuk pemulihan akhlak. Ikhlas? Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.